والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى, segala sunat-sunat wuduk. Bermula sunat wuduk itu amat banyak. Mana banyak sangatlah. Amat banyak. Setengah daripadanya membaca bismillah pada awal, pada mula-mula. Iaitu awal membasuh dua tangi, satu. Dan a'udzubillah baca tengok akhir lah, bukan setakat tu baca sampai ke habis. Dulu daripadanya, dulu pada membasuh, dulu daripada bismillah. Sampai tak situ. A'udzubillah ni dulu daripadanya, daripada bismillah. Mana dalil sunat baca bismillah? Oleh karenanya asal tu pengarang tak sebut, kita orang kira dalil. Tak? Orang dalil jadi kemah tu lah. Akal satu tu di bawah. Daya akmalnya bismillahirrahmanirrahim. Itu apa ni akmal? Dan sunat dia lebih atas bismillah tu. Sunat dia lebih yakni atas bismillah tu. Alhamdulillahi alal islami wa ni'matihi walhamdulillahi alladhi ja'alal ma'a tahura. Itu sunat kita tambah. Dan dia lebih makna ditambah lagi. Oleh Imam Ghazali atas doa ni. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahduruni. Dalilnya hadis Nasa'i dengan sanad yang jayyid daripada Anas berkata, ya, maksudnya menutup setengah para sahabat Rasulullah akan air wuduk, maka tak dapat mereka itu, lalu bersabda Nabi, adakah seorang kamu itu air? Maka dibawa dengan air, lalu beliau meletakkan tangan dalam bijana yang ada padanya air. Itu. Kemudian bersabda, ya, hendaklah berwuduk kamu dengan bismillah. Ini hal keadaan kamu bersepakai dengan bismillah. Maka saya melihat air terpacah-pacah antara jarinya, jari Rasulullah. Itu antara mukjizat tu. Mukjizat tu suku pula lah tu. Ya, kita nak sini masalah bismillah tu ya. Sehingga berwuduk oleh 70 orang pada sahabat. Itu hadis sahih. Jari tu apa ni? Air keluar telah jari Rasulullah tu. Apakah 70 orang boleh ambil air semaya belaka. Antara mukjizat Rasulullah. Aku satu pula. Kata Madabiri. Dan sunat ta'awuz dulu daripada tasmiyah seperti dikata a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Itu. Maka jika meninggalkan bismillah pada awal, jikalau sengaja sekalipun didatangkan dia akan bismillah tu pada pertengahan. Kalau kita terlupa balik humi, bacalah tengah-tengah supaya lebat makan minum lah sama. Tidak apabila selesai. Kalau sudah dah tak payah bismillah. Kalau sudah sejak dah tak kena bismillah dah. Aku dua pula. Yakni maka jika ditinggalkan dia akan bismillah tu pada awal. Dan jikalau dengan sengaja sekalipun didatang pada pertengahannya, maka dibaca bismillah awalahu wa akhirahu. Supaya lebat makan minum lah sama sini. Maka jika sudah selesai wuduk, maka tak sunat lagi mendatangkan dia akan bismillah. Dah sudah dah, tak ada kena baca dah lah. Habis sudah dah. Bersalah pada makan. Makan lain. Hak makan kalau sudah dah bismillah lagi. Bak wuduk ni kalau sudah dah tak payah bismillah. Bak makan, maka disunatkan dia akan bismillah walau sekalipun sudah selesai pada makan.
Sudah pakai dah lupa bismillah. Bismillah awalahu wa akhirahu. Atau bak makan. Tapi kalau bak asmaya tak boleh lah, habis. Dalil demikian itu ialah kerana hadis apabila kita tu hak Jawi tu le tak ada. Buat pala le sikit. Pala le sikit. Rekod bawah. Apabila makan seorang kamu maka hendak menyebut nama Allah, dan jika lupa menyebut Allah pada awal-awalnya maka hendaklah berkata bismillah awalahu wa akhirahu. Itu dalil. Dan membasuh dua tapak tangi. Atas pada kata bismillah lagi lah. Setengah daripadanya membasuh dua tapak tangi. Ibarat kita gitulah, nak main bukan payah sangat. Dan setengah pada sunat tu basuh tapak tangi. Basuh dua tangi lah. Tapak di belakang basuh belakang. Hingga kepada pergelenginya, pergelengi tangi dulu daripada berkomo-komo. Maka satu pula ada gapo bawah sebagai wagi dalil sikit sebanyak gitu ya. Dari sunatkan membasuh dua tapak tangi 3 kali sebelum dipermasukkan kedua tangi itu ke dalam bijano. Kalau kita nak celup tangi le bekas tu basuh tangi dulu. Dan jika yakin suci keduanya sekalipun, atau berwuduk ia pada ceret, ambil air semaya dengan kendi. Maka jika yakin suci keduanya, dimakruhkan celup kedua tangan ke dalam bijana sebelum membasuh keduanya. Kalau kita tak yakin kata suci, boleh celup. Maknanya makruh kita celup lah. Karena hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, apabila jaga seorang kamu daripada tidur, janganlah ia selamkan tangannya ke dalam bijana hingga dibasuhkan kedua tangan tu 3 kali. Jaga tidur malam kat pian mana kah? Tangan tu basuh dulu, lalu nak selai celuk lah. Maka bahawasa tidak tahu ia di mana bermalam tangan. Masa kita tidur tu tangan kita dah pegang apa tak tahu. Pegang pengutahik kata pegang apa tak tahu tu. Dan membasuhkan dua tangan itu sunat pada wuduk. Karena hadis Abdullah bin Zaid, hadis tu yang panjang lebar. Jadi tidak ada terjemahan itu. Su'ila an wudu'in Nabi. Ditanyakan Abdullah ni tentang wuduk Nabi. Fada'a bi taurin min ma'in. Maka memanggil Nabi itu dengan satu bekah daripada air. Taurin itu sejenis satu bekah air lah. Da'a tu mana panggil lah, menyeru, mana panggil. Da'a tu bukan Nabi tu, Abdullah lagi. Orang tanya dia, lagu mana wuduk Nabi ni? Dia kata ambil bekah air sama ni. Ambil air sebekah. Fatawadda'a lahum, maka mengambil wuduk Abdullah ni lahum bagi sahabat ramai-ramai itulah. Wuduk an-Nabi akan sebagai wuduk Nabi. Supaya Nabi buat. Fa'akfa'a ala yadihi minat taub. Akfa'a tu mana tunggal. Wah, tuai. Atas tangan dia daripada taub. Taub itu bekah bijana tadi. Farasala yadaihi salasa, maka membasuh tangannya 3 kali. Itu cara hak Nabi buat lah tu. Suma adkhala yadahu fit tauri. Kemudian dia mempermasukkan tangannya ke dalam bekah air tadi. Famat madha wastansyaqa. Dia berkomo, dia istinsyak dan istansara tu makna bubuh apa ni sehai dalam hidung. Salasi ghurafat dengan 3 kali cebok air. Suma adkhala yadahu faghasala wajhahu salasa. Kemudian permasukkan tangannya ke dalam bekah, maka membasuh muka 3 kali. Kita tak biasa ambil air semaya lah gunting ni. Kita pakai bati. Lihat tak? Kalau lah timur, kita pakai ambil bati gelas suku. Padahal lah timur, masalah kita nak celup tak ada gapo. Kita niatkan sebagai tangan kita tu bati. Tak ada masalah. Tapi syarat belum nak celup tangan dalam timur tu, kita kena basuh dulu tangan. Basuh siap tu, ambil air naik, basuh. Dah, ambil air pula. Basuh. Tak ada masalah.
supaya kita milik Allah lah. Gitu. Nanti panggil. Ni cara dia buat ni, ada kolan, holo tangan celup masuk. Basuh muka 3 kali, summa ghassala yadayhi marrataini ilal mirfaqaini. Kama dia membasuh 2 tangan 2 kali kepada 2 siku, summa adkhala yadahu famasaha ra'sah. Lepas tu pula dia sapuh kepala. Wa aqbala bihima wa adbara marratan wahidan. Aqbala ni hadap ni. Berhadap ambil depan, gilik belakang. Wa adbara dan mu belakang, pusing mari depan pula. Marratan sekali ni bila. Orang lagi kelik mari marratan wahidah. Cara sapuh. Tak sini jari takuk. Hak cara afdal. Kalau kita nak sapuh gitu, tak ada podah tu. Cara afdal. Summa ghassala rijlaihi ilal ka'bah. Kemudian dia basuh 2 kaki sampai 2 buku lali. Dan dibasuhkan keduanya 3 kali, 2 tangan mata. Basuh 3 kali. Hadis tadi lah, bawah tu kita tak baca tu, hadis tu sebut dah tadi. Ada Abi Hurairah, idza staiqaza sebut lepas dah sana. Jika taraduk ia pada suci kedua, jika jadi waswah taraduk ni panggil syak. Suci ke tak suci? Dulu daripada memasukkan dia akan tangan ke dalam bijana yang kurang airnya daripada 2 kolah. Supaya kita rojak sana. Air dalam bledi kah? Tak ambil air semaya. Batik tak ada, cetong tak ada. Kita nak tunggai gitu, takut terlajak air. Basuh. Celup tangan buat batik. Wah kita ni kadang-kadang tengok apa ayat Wahabi tu. Bukan Wahabi, sunnah Nabi. Apa kita tak kaji buat? Kita tak kaji buat darah semaya lagu tu. Padahal Nabi buat tak ada apa. Bila kita tengok apa, mana ambil semaya celup tangan? Boleh tengok tak ada apa. Tapi syarat dia, tangan kita kena basuh, bersuci. Dan juga niat sebagai gati dan gayung dan juga bekah untuk buat cebok air. Ada situ. Tak ada masalah apa kali tu. Tak. Cuma kita ni kalau ambil air semaya, tak ada kolah. Ni masalah air kurang daripada 2 kolah. Kalau air 2 kolah, tak payah basuh, perut celup lalu dah. Air banyak, nak celup lalu dah. Maka sunat ini lain daripada yang dulu. Habis kata. Dan berkomo-komo kemudian daripada membasuh 2 tapak tangan. Lepas basuh pak kita berkomo. Itu sunat tu. Akan satu turun bawah sikit. Berkata Dr. Mustafa Bura. Ni tu yang masih hidup lagi, alhamdulillah. Doa semoga umur panjang lagi. Dia Malaysia, dia mari semua ni. Pak kita tak boleh mari. Tak ada lah masa je nak mari pak kita ni takut. Suasana tak selamat. Tak baik Syekh Azhar ke Syekh Suria, Syekh Lubnan ke. Tapi kalau Malaysia tu memang ramai masa je yang mari. Jadi Mustafa Bura ni dalam kitab Fikman Haji ni, kitab ni 4 jilid padah 3 padah. Jadi kitab tu bukan dia seorang tu, dia mustarak 3 orang tak silap. Ali Sarbiji dia buat dan juga siapa lagi seorang. Said Kinwah. Dia kata madmadah itu dengan tangan kanan, kita komo tangan kanan, dan istinsyak itu dengan tangan kiri. Itu dia kata. Madmadah tangan kanan, bubuh air hidung dengan tangan kiri, bukan guna kanan belakang tak. Cara dia lah yang dikata oleh Dr. Mustafa Bura. Dalilnya hadis Abdullah bin Zaid yang telah terdulus sebut hasad ni. Baca dah hadis tu. Hadis panjang sangat, kita tidak terjemah. Hasad ni kita terjemah dah. Turun bawah sikit. Dan sunat mubalaghah pada keduanya, pada berkomo tadi, dan juga istinsyak bagi orang yang tak puasa lah. Kita komo sungguh tu mubalaghah, bersangat bersungguh sikit. Bukan komo main dok, komo sungguh lah. Akak tapi kalau orang puasa tak boleh, takut telajak turun. Karena disuruh dengan dia dengan mubalaghah. Karena hadis Laqi bin Saburah berkata aku wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada aku, kepada saya tentang wuduk. Maka sabdanya, sempurnakanlah wuduk dan menyelaktikanlah antara anak-anak jari dan mubalaghahkanlah pada istinsyak. Itu
Tu Nabi suruh balaghah tu sebagai dalil. Dan malaikat bahawa akal berpuasa. Bila akal puasa tu tak payah balaghah lah. Saya takut batal puasa tu. Hadis tu Sahih Bukhari. Habis. Anak kematian di sana. Dan hasil sunat padanya pada berkomo ni. Dengan memasukkan air pada mulut. Hubung air dalam mulut. Sama ada diidarkan dia akan air. Gitu diidar. Bermusing dalam mulut. Buh perak tu. Ataupun kita tak buat gitu. Diludah dan diludahkan dia ataupun tidak. Yang penting berbuah air dalam mulut sudah. Nak telai tak apa. Hasil sunat tapi tak ada hak akmal dah. Maka jika berkena akan yang akmal diludahkan dia, kamarnya pada diidarkan. Diidar dia pusing dalam mulut. Pusing, kuat tu baik. Atau macam ni. Dan mengisap air kepada hidung, ibarat tu atas pada kata membaca tu. Setengah daripada nyonya sunat menghisap air kepada hidung ataupun kita panggil istinsyaq. Kemudian daripada berkomo. Dalilnya hadis ke satu bawah. Karena hadis Abi Hurairah bahawa Nabi bersabda, apabila berwuduk seorang kamu hendaklah ia menjadikan air ke dalam hidung. Nabi suruh bubuh dalam hidung. Amal dia hendak ia mengeluarkan air itu daripada hidung. Lepas tu seh tubik pula. Bubuh, seh tubik pula air tu. Dan hasil sunat padanya. Mana hasil paling-paling kurang lah. Supaya hasil ni masalah kita buh saja belah tak ada pusing pun. Ini boleh hidung ni hasilnya dengan memasuk air di dalam hidung sama ada diisapkan dia dengan nafasnya pada batas hidungnya dan dikeluarkan dia ataupun tidak. Semata bubuh lah. Semata bubuh dapat lah. Maka jika berkena akan yang akmal dikeluarkan dia, seh tu baik. Dan menghipung antara berkomo dan. Nak situ bukan mim, nun. Kita terpeki dan. Dan menghipung antara berkomo-komo dan mengisap pada hidung dengan 3 kali cebok. Berkomo-komo daripada tiap-tiap daripadanya. Kemudian mengisap pada hidung. Terlebih afdal pada menceraikan antara keduanya. Ini kita buat buah. Satu cebok ni. Buah dalam mulut sekali dengan hisap. Buat 3 kali. Molek daripada kita buah dalam mulut saja. Batagi boleh hidung suku. Kalau tu panggil bercerai. Maknanya air setapak tangan itu guna 2. Perut dalam mulut. Kalau lebih sengok naik. Kalau tu molek. Dan menyapu sekalian kepala. Sunat. Sunat wuduk lagi. Adapun menyapu satu suku daripada kepala. Yakni satu juzuk. Maka wajib ia seperti bagai terdulu sebut. Ke satu tu di bawah. Maka ya aula pada kafiat menyapu kepala tu. Cara hak molek lah. Cara hak molek lah. Bahawa dihantarkan kedua tangan pada hadapan kepala dan didepekkan jari telunjuk dengan yang satunya. Dan 2 ibu tangan di atas 2 pelepeh. Ni pelepeh sini tepi. Tak sini ibu. Ni hak telunjuk pelaga. Sini. Cak biar tu baik. Ni tak di pelepeh. Ibu pelaga 2 ni. Pernah gilit belakang. Belakang sekerik. Mari depan pula. Dibilekkan sekali. Afdal. Kemudian maka dilalukan dengan 2 telunjuk serta dengan segala anak jari yang lain kepada 2 ibu tangan pada sebelah belakang. Kemudian maka kembali keduanya kepada tempat yang dimulakan dulu. Klik ke tempat mula-mula. Jika ada baginya ramuk yang terbalik. Ramuk ada lah. Dan jika tidak, melicing. Ada kulit saja licing. Ramuk tak ada. Hendak dipendekkan atas melakukan jua. Dan jika atasnya kepala, umpama serbai. Ini kalau kain serbai atas kepala. Umpama serbai ni kain tudung atas kepala kan ikutlah. Serbai tu belik tu. Ada tudung saja. Ada.
Dan tidak berkanak membuaikan dia. Kita tak membuai dah. Nak tudung malah nak buai. Maka disempurna menyapu atasnya kemudian pada sapu ubung-ubung dan diberikan pahala fardu pada menyapu kepala itu atas qadam madai 2. Jadi kita kena sapu juga ubung sikit. Jadi kalau nak sapu takai serban ni kita akik sikit mula-mula, pernah sikit. Tek sikit ya. Waktu tunggu semula ambil suku tangan sapu takai serban. Kalau kena banyak-banyak 3 hari tidak alap penuh. Tak dewasa. Tak. Sapu takai serban boleh. Jangan tak serban lalu syarat kena ubung kok sikit. Lepas tu nak akmal tak serban lah. Tu cara dia. Dan diberi pahala sunat atas barang lain. Maka jika memendek ia atas menyapu, maknanya tersimpai lah. Kita tersimpai atas menyapu setengah kepala. Aulanya ubung. Kalau kita nak sapu setengah, bukan sapu semua dah. Kita sapu di ubung dia lah. Atas ni. Di belakang tak sah, sapu depan ni. Bawah turun sikit akar 2 tu. Dalil disunatkan menyapu sekalian kepala itu ialah hadis riwayat Rubai' binti Muawidh bahawa Rasulullah berwuduk ia di sisinya, beliau menyapu sekalian kepalanya. Itu dalil hak kata sunat. Boleh jadi dalil ni sebagai dalil yang mengatakan wajib le muzak lain. Hak kita muzak kita ni sikit ya. Sapu bukan semua. Masalah dah khilaf tu, dalam bab fardu tu. Dan jika tidak berkanak menangah ni mencabuk membuai, bukan meningah. Dan jika tidak berkanak menangal, mencabuk bahagian di atas kepala daripada serban ataupun kopiah ataupun topi sudu, ikutlah apa saja pun, ataupun muat kanak, topi geledak, umpamanya masuk lakon, menyempurnai ia dengan menyapu atasnya. Maksud menyempurnai ini, syarat kena sapu dia hak umum asal sikit, lepas tu sempurna dengan hak luar. Bukan kata sapu status lalu. Dan menyapu sekalian 2 telinga, zahir dan batin. Ini sunat lagi ni. Atas pada kata bismillah lagi. Dengan air yang lain pada air sapu kepala. Air suku sakak lah. Air suku sakak. Mana dalil ni? Hak kata sapu telinga. Akal 1 turun bawah. Kerana hadis Abdullah bin Zaid bahawa beliau melihat baginda Rasulullah berwuduk dan maka mengambil bagi 2 telinganya akan air yang lain pada air sapu kepalanya. Jadi air hak suku lah, bukan kata air hak. Hak sapu kepala dah air suku. Jadi kita nak sapu telinga ni. Air suku sakak celuk. Sapu sini. Itu dia sunat suku. Dan dia sempurna sunat pada pihak menyapu keduanya telinga. Ini cara hak akmal ni. Bahawa memasukkan kepala 2 telunjuknya di dalam 2 lubang telinga. Itu waktu kita ajar tu. Ni telunjuk masuk lubang telinga. Dan diidarkan keduanya atas segala lipatan telinga. Idar mana pusing? Ni jari ibu lip belakang ni. Telunjuk dalam lubang, ibu lip belakang. Pusing. Tepat belipak pun semua. Supaya dia buat kena belakang. Dah nak kena buat tu. Dan dilalukan 2 ibu tangan atas belakang 2 telinga. Atas belakang ni. Kalau ni batin, kalau ni belakang. Ibu di belakang. Kemudian dilekatkan. Dilekat dia tulis lagu tu. Kita boleh tulis ikut dia lah. Dilekatkan. Didepekkan 2 tapak tangan padahal basah. Kita tu nak basah. Bukan basuh tak. Depek tapak tangan. Padahal basah keduanya dengan 2 telinga. Bukan basuh tu nak basah kali. Tak tu nak basah. Tangan tu kena basah. Basah kita celuk dah kan. Dan menyelati janggut. Laki-laki yang lebat. Tu sunat tu sunat. Dan 2 tali tudungnya. Demikian lagi tiap-tiap bulu yang dipadakan dengan membasuh zahir. Sunat menyelati juga. Mana dalil kata sunat menyelati ni? Aku satu sikit dengan bawah sebagai pendapat fuqaha sikit dan dalil. Hukum menyelati janggut itu telah ittifaq para ulama mazahibul arba'ah mengatakan disunatkannya. Ini masalah tidak ada khilaf
Ittifaq kata sunat belaka. Janggut hak lebat. Seperti berkata Syekhuna Dr. Wahbah Zahiri dalam kitab Fiqh Islami. Dalilnya di antara hadis. Hadis riwayat daripada Utsman. Yang maksudnya bahawa Nabi SAW adalah beliau menyelati janggutnya. Nabi kita menyelati janggut. Hadis itu hadis Tirmizi. Satu hadis lagi, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis Anas ni, iaitulah maksudnya adalah Rasulullah apabila beliau berwuduk, beliau mengambil air setapak tangi, secekak lah setapak tangi, lalu dimasukkan di bawah dagu, tak bawah. Beliau menyelati janggutnya dengan air itu dan beliau bersabda, beginilah menyuruhkan daku oleh Tuhanku. Itu dalil riwayat hadis Abu Daud dan Baihaqi. Maknanya dua dalil ini sebagai boleh kita buat hujjah atas disunatkan kita menyelati janggut. Hak lebat, kalau hak nipis tu wajib. Lepas maridah tu, kalau hak tebal sunat, hak nipis wajib meratai air. Adapun janggut laki-laki yang jarang, janggut perempuan, janggut khunsa, 3 masalah ni, maka wajib diselak-selati akan keduanya. 2 janggut sana. Itu kena usapa air. Dan kafiatnya bahawa memasuk segala anak jari di bawah janggut. Anak jari kita masuk bawah janggut. Masuk ke tu. Kalau kata tu. Dan yang afdalnya dengan anak jari tangan kanan. Kanan. Kiri tak sah. Masuk ke ni. Ada orang hak lebat-lebat. Kalau kata tu. Sunat. Kalau laki-lakinya jari, wajib. Allah bawah. Dan menyelati segala anak jari 2 tangi dan 2 kaki. Sunat kata. Celah-celah. Sunat celah-celah. Sunat ni kalau sudah rata. Kalau tak rata lagi wajib. Masalah je lah. Kalau sudah rata dah sunat menyelati. Kalau tak rata lagi, kau tu wajib menyelati. Tak rata lagi, tak siapa lagi. Jika sampai air kepadanya, kepada anak-anak jari dah dengan ketiadaan menjelati, maka jika tak sampai, air tak sampai lagi ni tu, melainkan dengan dia dengan menjelati. Seperti segala anak jari yang sangat berdempet, sekira-kira tak sampai air, rasa wajib menjelati akan dia, yang akan anak jari. Hurai dah masalah tak? Jadi kalau tak sampai wajib. Hak berdempet pula tu, kalau jadi sedaging agak kata mudarat, maka tak payahlah tu. Kalau kita khebat sikit nak berdarah lepas gitu. Tapi kalau kita khebat buka sikit tak ada berdarah ke apa, wajib kena buka usapa air bila kita basuh. Turun bawah sikit. Akan satu di antara perkara yang sunat laginya ialah menyelati anak-anak jari 2 tangan dan 2 kaki. Iaitu menyelati anak jari tangan itu dengan ditasbih. Tasbih itu dipermasukkan jari ke dalam jari. Itu tasbih. Sabbaka ni makna buah jari le jari. Di antara kedua. Daripada anak-anak jari kaki itu pula bahawa dimulaikan dengan keliking kaki. Itu kafiat dia tu. Dan disudahi dengan keliking kaki. Hasannya kaki kanan. Dan disudahi keliking kaki kiri. Dan bermula demikian itu dengan dipermasukkan keliking tangan yang kiri bagi kaki yang kanan dan keliking tangan yang kanan bagi kaki yang kiri. Dia tukar. Dalilnya ternyata di bawah. Di antara dalil hadis Ibn Abbas bahawa Rasulullah, kita baca pitah-pitah tu, Arab tu kita tinggal-tinggal. Apabila akau berwuduk, hendaklah menyelati anak jari 2 tangan kau dan 2 kaki kau. Hadis itu mengikut Tirmizi mengatakan hasan, boleh kita buat dalil. Hadis yang kedua pada Al-Mustawrid bin Shaddad berkata, saya melihat Rasulullah apabila beliau berwuduk, beliau menyelati anak jari 2 kaki dengan jari kelingking. Itu sebagai dalil. Dan jika tidak dapat menyelati kerana berlekat setengah dengan setengah. Berlekat ni bahasa kita jadi sedaging. Jadi bergadik. Bergadik apa-apa cakap kampung. Bergadik, lekat setengah dengan setengah jadi sedaging. Dan maknanya kita nak khabat tubik tu payah. Maka hari diceraikan dia akan anak-anak jari tu. Kerana diselatikan dia. Sebab tak usah kacau lah. Sebab dia mendorak. Maka lepas gitu, sakak panas sampai sakak tu.
Dan kafiat menyelati anak jari tangan bahawa dijadikan anak jari yang kanan pada celah anak jari yang kiri daripada sebelah belakang. Nampak tak rupa dia? Ni kiri, ni kanan, bukan kat tu. Kau ni kanan. Sebelah belakang. Kanan tak di kiri, sebelah belakang kat tu. Ataupun akasnya. Kanan, kiri, mai kat ni. Akas. Bukan kat tu dah. Bukan kat tu. Dan bukan pula kat ni. Bukan kat tu. Dan anak jari dua kaki dengan bahawa dimulai dengan clicking tangan kiri daripada bawah kaki memulai dengan clicking kaki yang kanan. Tadi pun sebut dah kafiat. Disudahi dengan clicking kaki yang kiri. Dan mendulukan tangan kanan. Ini sunat. Dan mendulu ni kalau ibarat jauh dah tu. Atas pada kata baca bismillah. Dan setengah daripada nyonya sunat-sunat wuduk mendahulukan. Itulah kalau kita ngaji ibarat. Cuma tak ada tarkib tu dah. Kalau tarkib macam kita arah habis-habis. Seka demi seka, seka demi seka. Jadi kita tak perlulah. Tak perlu pada majlis kita daurah ni. Kalau dia nak ngaji cara seka-seka tu, kena suku pula tu. Sebab daurah tu kita makan masa dengan masa cepat. Dan mendulukan tangan kanan dan kaki kanan atas yang kiri. Dan makruh dulukan yang kiri atas kanan. Jadi akah tu makruh. Demikian lagi jika dibasuh keduanya berserta. Basuh sekaligus. Makruh. Dan jika mudah basuh keduanya berserta sekalipun. Walaupun kaki ya. Kaki tu mudah basuh sekaligus. Makruh juga. Dia nak basuh kaki, hak kanan dulu. Baru kiri. Pak kita hari ni pakai sekaligus lah. Rung dua-dua lah. Pakai dua-dua. Malaikat tangan tak ada arah ni kena rosak. Kalau kaki pakai sekaligus, makruh. Mudah sekalipun tak boleh makruh. Malaikat muka jangan bagi dua, satu anggota. Basuh sebelah dia lah. Muka kena selalu dah. Muka kena selalu. Karena sya'an keduanya, karena kelakuan keduanya bahawa tidak mudah membasuh kedua dengan berserta. Kau satu terus sikit. Yakni disunat pada wuduk itu mendahulukan yang kanan atas yang kiri pada kedua tangan, kedua kaki dengan ijma' ulama. Dan bukan ianya wajib dengan ijma', sunat. Dan disunat mendahulukan yang kanan pada setiap bahagian ada pada bak takrim. Bukan kata bak ais maya saja taklah. Mandi ke apa supaya seperti wuduk tumbim babit takrim, bak memeliakan dia panggil. Dan mandi dan pakai kain dan pakaian dan masuk masjid dan lain-lain lagi. Hak lain pun samalah, sunat kita mendulu sebelah kanan. Di antara dalil sunat mendulu yang kanan ni, dalil dia banyak di antara, di mana setengah. Setengah daripada dalil. Dalil itu banyak lagi. Cuma kita sebut dua dalil di sini. Iaitulah hadis yang diriwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, apabila kamu berwuduk, maka hendak kamu memulai dengan yang kanan kamu. Bila Nabi Ismail, Nabi kata, walik kanan dulu. Ada yang kedua, daripada hadis riwayatkan daripada Aswa' bin Yazid pada Aisyah. Qalat berkata Aisyah, adalah Rasulullah kasih yang akan menganan, setelah kita jauh lama kata menganan, apa ada menganan, maknanya guna lek kanan. Tu bagi menganan at-tayamun. Tayamun makna kita buat gapo lek kanan dulu. Tu tayamun. Beliau mengambil dengan tangan kanannya dan memberi dengan tangan kanan. Kalau dia ambil gapo barang orang wiwi lek kanan, kalau dia ambil, kalau orang terima gapo lek kanan belaka. Beliau suka menganankan pada semua pekerjaannya. Ikut urusan Nabi, kananlah dia buat. Makai gapo semua, segala perbuatan Nabi kan. Takhrik dia baca sedikit dah hadis Sahih Bukhari. Hari riwayat kedua selagi. Hasan ni An-Nasa'i. Ada pun anggota yang mudah disertakan basuh keduanya seperti dua pipi. Itu mudah kita buat sekaligus. Dan dua tangan dan dua telinga. Dua tangan tu tangan saja tu, bukan kata tangan sampai di siku. Hak tangan saja tu kena basuh sekali. Maka tidak mendulukan kanan atas yang kiri, bahkan disuci keduanya pada kali yang satu. Adapun kalau tangan sampai di siku, sunat kanan dulu. Masa tangan saja tu bakal basuh gitu selalu dah.
Dan ditiga-tigakan yang basuh dan yang disapu. Ditiga-tiga ni taslih. Arti ditiga-tiga ni, kalau basuh 3 kali. Kalau sapu 3 kali. Itu makna. So kita ibarat kata meniga-niga. Bukan meniaga tak, meniga-niga. Itu meniga suku pula tu. So kita ibarat yang jauh lagu tu. Dan meniga-niga. Dan ditiga-tiga. Makna harap taslis. Arti taslis ni makna buat 3 kali. Basuh 3 kali. Aku satulah kita ambil di bawah sikit. Yakni disunat pada wuduk itu meniga-nigakan pada semua yang fardu dan yang sunat. Pendek kata buat 3 kali belakang lah. Kalau wajib sunat pun pakai 3 belakang. Kerana mengikut perbuatan Rasulullah pada bagian riwayat pada Osman. Maksudnya jaga-jaga. Aku akan memperlihatkan kamu ke wuduk Rasulullah. Ini kata Osman. Beringat ni aku nak buat wuduk ni cara Nabi buat. Kamu tengok lah. Kemudian beliau berwuduk 3 kali. Maknanya basuh anggota tu 3 dan sapuh pun 3. Itu cara wuduk Rasulullah. Dan tidak wajib meniga-niga itu. Tak wajib, sunat lah. Kerana bahawasa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika berwuduk ia 2 kali. Satu ketika ambil 2 ya. Dan satu ketika yang lain pula berwuduk ia 3 kali. Jadi tak samalah, kadang-kadang dia buat 2, kadang-kadang dia buat 3, waris pada hadis. Itu kerana nak menyatakan haruh. Nabi buat lah. Hukum mana kadang-kadang buat 2, kadang-kadang buat 3. Nak wajah hukum kata haruh. Maknanya sunat situ. Tetapi yang afdal meniga-nigakan dia. Dan makruh melebih atas 3, 4 kali, 5 kali makruh. Demikian juga mengkurangkan daripadanya kepada 3. Nabi buat nak menyatakan haruh. Nabi tak makruh ke dia. Kita makruh. Malaikat kerana uzur. Ada uzur tak payah buat 3 lah. Kerana bahasa Nabi tawadda'a salasan berwuduk ia 3 kali. Kemudian beliau bersabda, beginilah wuduk sesiapa yang tambah di atas ini ataupun mengkurangkan daripadanya, maka sungguhnya ia telah jahat dan zalim. Maknanya tak betul dengan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Mana tambah lebih tak boleh kat 3. Dan hasil meniga-nigakan pada air yang berlari dengan lalu 3 perlarian. Pada takdir. Masalah kita ni kita jiru air. Agak kata 3 perlarian air, 3 lalu jalan air, sudah. Takdir. Air berlari. Dan pada air yang tenang. Dengan digerakkan 3 kali. Ni ya, lekolah. Lekolah air yang tenang. Bila kita ambil air seminit ketiga, celup sekali, ialah tu. Celup pula 2. Kalau kita ambil air sungai, ada mengalir macam air terjun tak. Kita tahan situ agak kata 3 kali, sudah. Sudah tu. 3 pelarian dia pakai. Bukan nanti tahan 4 peru waktu baik. Boleh juga gitu. Tapi cara dia nak agak kata pada takdir 3 kali cukup dah tu. Masalah air hak derah. Dan makruh dilebih ke atas 3 kali dan dikurangkan daripadanya. Dan mualak atas pada kata basmalah, bismillah lagi ibarat kita. Setengah daripada nyo sunat-sunat wuduk. Mualat, ini mazhab kita. Oleh pendapat fuqaha di antara Maliki mengatakan mualak tu wajib. Maka dia lah lagi dia. Sini kita tak bahalal mazhab lah, kita sebut jaga-jaga. Cuma kita melihat kita. Yakni berturut-turut. Dan iaitu mualak ni, bahawa tidak hasil perceraian yang banyak antara 2 anggota. Jangan wisengah lama lah antara nak basuh anggota ke anggota yang lain pula. Demikian lagi antara beberapa membasuh. Dan antara beberapa suku anggota yang satu. Bahkan dibasuh satu anggota, kamar ni bersatu anggota. Itu yang panggil mualak. Lepas basuh tu basuh ni pula. Jangan wisengah lama. Dengan sekira-kira tidak kering anggota yang dibasuh dulunya pada surah pertama dan masuk ia pada membasuh kali yang kedua dulu pada kering basuh kali pertama. Jangan beda kering. Dan masuk pada membasuh kali ketiga dulu pada kering membasuh kali yang kedua.
pada surah yang kedua. Surah yang kedua ni mana suku anggota yang satu tu, yang kedua. Aka satu. Muwalak itu adalah sunat bukannya wajib. Dalil mereka ialah hadis. Hadis yang maksudnya bahawa Ibnu Umar, bukan ini Ibnu. Bukan ya atau ba. Bahawa Ibnu Umar berwuduk ia di pekan tu di pasar lah, di kawasan tempat berjual barang. Beliau membasuh mukanya dan dua tangannya serta menyapu kepala. Kemudian diserukan dengan satu jenazah. Jadi kaki tak lagi tu. Kami air semaya, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, kaki tak lagi. Bermolek orang-orang satu jenazah nak semaya. Lalu masuknya ke dalam masjid. Lepas tu kemudian beliau sapuh di atas dua moza. Jadi sengai lama jelas tu. Sengai lama. Kemudian daripada kering wuduknya. Jadi sengai. Maknanya situ yang panggil muwalak tu adalah sunat. Kalau wajib kena basuh selalu kaki dia tu. Dan diiktibar membasuh tiap-tiap juzuk daripada anggota yang satu dahulu daripada kering juzuk yang dahulu daripadanya pada surah yang ketiga. Serta sederhana angin dan tabiat dan masa. Dia kena kira juga tabiat masa udara tu kena kira juga yang sederhana yang pertengahan. Kelak bumi. Mualak ni mana berturut-turut. Tidak hasil perceraian yang banyak antara dua anggota. Itu tarikh mualak. Jangan sengai lama dua anggota. Demikian lagi antara beberapa basuh. Anggota tulah tak apa tak basuh banyak kali. Dan antara beberapa suku anggota yang satu. Anggota satu tapi banyak tepat. Maka dibasuh satu anggota, kamarnya satu anggota. Lepas basuh anggota tu waktu pula dengan sekira tak kering anggota yang dibasuh dulu. Pada surah yang pertama, pada masalah yang pertama, dengan sekira tidak kering anggota yang dibasuh dulunya pada surah pertama, masalah dua anggota, dan masuk ia pada membasuh kali yang kedua dulu daripada kering basuh kali yang pertama, pada masalah basuh banyak kali. Dan masuk membasuh kali yang ketiga dulu pada kering kali yang kedua pada surah yang kedua. Yang kedua tu banyak kali juga nampak tu. Banyak kali. Dia tibakan membasuh tiap-tiap juzuk daripada anggota yang satu. Itu masalah ketiga tu. Masalah tiga antara beberapa suku anggota. Tiba membasuh tiap-tiap juzuk pada anggota satu. Anggota satu je tapi dia tepat je basuh banyak juzuk. Dulu pada kering juzuk yang dulu daripadanya, daripada anggota tu pada surah yang ketiga. Ni tangan kita. Kalau kita basuh sini, belum kita nak pindah ke atas jangan bila kering di tangan. Anggota satu je tapi juzuk dia banyak. Kalau kita basuh sini dan kita nak pindah basuh di atas jangan bila kering di tangan. Itu masalah ketiga. Betul dah. Habis. Dan hanya sunat mualak ini pada lain daripada wuduk sahibid darurah. Sunat. Adapun sahibud darurah bukan sunat, wajib. Adapun ia wuduk sahibud darurah, mualak itulah. Maka mualak itu wajib pada haknya. Siapa dia sahibud darurah? Kau dulu. Baca habis dulu. Kerana mensedikitkan hadasnya.
Dan tinggal lagi bagi wuduk itu beberapa sunat yang lain disebut dalam kitab panjang-panjang, banyak lagi lah. Kitab besar-besar pembahasan dia. Sini setakat tu lah disebut oleh tuan kitab Syekh Muhammad Daudi ni. Maka satu ada pun wuduk orang daimul hadas, seperti salisul bauli, perempuan mustahadah, maka disyarat masuk waktu, syarat ataupun di zon masuk, sengkau kata masuk dah. Dan disyarat baginya pula terdulu istinja atas wuduk. Syarat kena istinja dulu, kena awak suci dulu lah, awak bersih dulu kalau orang daimul hadas ke apa ni. Karena disyaratkan bagi tohornya terdulu menghilangkan najis dan mendulukan tahafuz umpama di sumak. Kalau jenis hop sing darah ke apa tu kena basuh, sumak di parak dia tu katuk dengan kotik ke apa ikut lah, baru boleh ambil semaya. Masalah darah mustahadah dan dibaluk. Dan mualak antara istinja dan tahafuz, dan mualak antara keduanya. Pendek kata mualak tu wajib belaka lah. Lepas pak ni semaya selalu dah. Antara wuduk dengan semaya pun mualak juga, dengan sengal lama. Masalah orang daimul hadas ni. Jadi dia kena gemek sekali dia tu. Maka satu dia kata kitab panjang-panjang. Kalau disebut dari kitab panjang-panjang, maka setengah daripada sunat itu bersugi. Kalau kitab mata tak ada lah sugi tu. Dan setengah daripadanya menggosok segala anggota mengiringi berjumpanya dengan air ataupun berserta. Bila air tepuh anggota sunat kita gosok. Setengah daripadanya dipanjangkan gurah dan tahjil. Gurah ni basuh muka lebih hak wajib. Tahjil basuh kaki tangan lebih hak yang wajib. Itu tahjil. Guran muhajjalina. Maka dipanjang gurah itu dengan bahawa dibasuh serta dengan muka itu di hadapan kepala dan dua telinga dan dua papai tekak. Dan dipanjang tahjil itu dengan bahawa dibasuh serta dengan dua tangan itu lengannya jadi atas. Lengih atas ni. Kita dua lengih ni. Lengih bawah sampai ada siku, lengih atas ambil di siku naik ke atas di bahu. Tu lengih atas dia panggil. Dua lengih. Dan dibasuh serta dua kaki akan setengah betih. Tu masalah tahjil tu. Kak betih. Dan sehingga dipanjangkan tahjil itu menghabiskan dua lengih dan dua betih. Bila habis belakang lah betih-betih lutut. Tinggi sikit. Sebab di bahu tangan. Dan hasil sekuat-kuat memanjangkan itu dengan dibasuh sekuat-kuat lebihnya atasnya wajib. Paling kuat sikit apa dah lebih hak wajib. Paling kurang tu. Dan kesempurnaannya dengan dihabiskan bagai tersebut. Setengah daripada sunat wuduk berhadap ke kiblat dan meninggalkan berkata kepada pertengahan wuduk. Tak sekecek lah. Dengan ketiada hajat. Ialah pada zikir. Zikir tak apa. Tengah ambil semaya pun. Dan amat tikan tumik. Mana amat ni tumik kita tu bisa basuh molek lah, takut tak katok air. Takut basuh mudah-mudah. Dan ekor mata hujung mata sebelah hidung ada dalam. Dan sebelah telinga ni hujung mata dalam tepi. Itu kena kebek-kebek sikitlah. Dan jika di atasnya dinding seperti tahik mata, masuk dinding mana hail, mana perkara menyekatkan menegah air itu dinding. Bukan dinding umum. Hail, mana perkara menegah pada sampai air, seperti tahik mata, wajib dihilangkan dia. Ya ada kan di hujung mata, tahik mata di sini. Kena buai tubik dulu. Dan tak sunat membasuh dalam mata, bahkan berkata setengah ulama makruh kerana mudarat. Basuh mata, makruh. Dasarnya dibasuhkan dia akan mata ni apabila kena najis. Kalau kena najis tu basuh. Kerana kerah pekerjaan najis. Maksudnya najis ni kita tak maaf, dia kena basuh. Dan setengah daripadanya sunat meninggalkan menyapuh dengan kain, bahkan disunatkan dia pada mayat. Ketika meninggal sapuh kain. Bila kita ambil air semaya, jangan sapuh dengan kain tuala, kain bulu. Lepas kita ya. Bahkan disunatkan dia pada mayat.
dan bagi kerana uzur. Sunatkan dia akan menyapu. Kerana pada mayat ni kalau kita mandi dia, kita sapu-sapu nak kapal. Dan kerana uzur pun sunat kita sapu. Seperti bertiup angin dengan najis atau menyakitikan dia upama sejuk. Jadi kalau kita tak sapu, sejuk ni, sapu. Masalah kita sapu tubuh, sapu lepas ambil air semaya. Tengok, kalau kita sejuk, sapu tak apa. Kalau kita tak sejuk gapo, biar lepas gitu. Sunat kita lepas gitu. Dan tempat sejuk tak boleh, kena tempat sejuk ambil air semaya ketar. Ambil air semaya kena air panah. Tak, dia sejuk lah, sejuk sangat. Dan setengah daripadanya membaca dua syahadah mengiringi wuduk. Semua ni dalil ada ni, cuma tak nak cari semula ada lah. Baca lepas semaya kan, baca syahadah. Baca syahadah lepas wuduk. Dan setengah daripadanya sunat diminum air yang lebih pada wuduk. Kerana hadis bahawa padanya sembuh pada segala penyakit. Air kita ambil air semaya yang lebih itu sunat kita minum. Jangan lekol Allah, tapi kalau tu ada. Lebih bekas sikit-sikit dekat perut boleh mulut sikit. Jadi penawar. Dan beberapa sunat lagi bagi wuduk banyak lagi tu. Tengoklah kitab besar-besar lah. Dan makruh pada wuduk berlebih-lebih pada air, seperti bawa lebih pada 3 kali dengan niat wuduk, ataupun dia ambil pada 1 cebok lebih daripada barang memadai ke anggota. Makruh. Dan jika dicebok pada lauk sekalipun, makruh juga. Pada lauk banyak makruh tu lah. Habis bab segala sunat wuduk. Masuk tajuk kita yang baru, faslun fil istinja wa ada biqadil hajah. Ini suatu pasal pada menyatakan hukum istinja dan beberapa pekerjaan yang ditututi pada orang yang qada hajat. Mana ada qada hajat. Ada biqadil hajah tu ada dia ada tu. Satu, lafaz istinja, istijmar, istitabah itu dengan makna satu jua. Cuma ibarat kitab tak sama. Dalam kitab setengah kitab fiqh Arab tu faslun fil istinja, ada juga dalam kitab Al-Bayan bagi Qadhi Imrani faslun ataupun babun fil istitabah. Istinja belaka tu, istinja belaka. Ada juga istijmar ibarat gitu. Iaitulah ibarat pada menghilangkan tu takrif istinja ni, ibarat pada menghilangkan sesuatu yang keluar daripada dua jalan kubur dan dubur. Dan hukum istinja tu wajib ia daripada kecing dan berak. Wajib tu istinja. Tak kira dengan batu dengan air, istinja belaka. Kerana hadis Abi Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, hendaklah istinja ia dengan 3 anak batu. Bermula istinja itu wajib daripada kecing dan ghaid, mana berak, dan lain daripada keduanya. Daripada tiap-tiap najis yang basah, dan jika najis sekalipun seperti darah, istinja juga. Dan wadi tu air wadi lah, dan lainnya air mazi. Kalau belakang lah. Dia istinja dengan air ataupun batu ataupun barang pada maknanya makna batu. Bagi sebuah batu ni setiap benda yang kerah, yang kasak, yang menghilangkan najis, itu makna batu. Mafi maknahu. Benda sebuah batu. Daripada tiap-tiap sesuatu yang kerah, yang suci, yang menanggalkan najis, yang tidak dihormatikan dia, yakni pada syarak. Kalau benda yang dihormati pada syarak tak boleh. Benda kerah tapi syarak alih guna ni harai ni macam kulit kitab, mana boleh? Benda tu hormati pada syarak, pakai harai istinja. Kedua, waktu wajib istinja di sisi mereka yang berkata wajibnya istinja, bahawa wajib istinja itu hanya kerana sah solah. Nak istinja ni kerana nak sah semaya. Oleh demikian berkata Ali Shibramul Lasi. Ada setengah baca Ali Shibramul Si. Dua yang kita dengar baca. Tak wajib istinja atas gerah, bahkan ketika nak mendirikan solat. Kita berak wajib basuh selalu kah? Mengikut Shibramul Lasi. Tak, sah-sah lagi. Berak pukul 8 basuh pukul 1, tak salah. Tak.
Wah kok lapar saning. Tu mata bau, tak apa bau tak apa kawe. Tak awak tak asuh kita. Lepas tu wajib bila? Bila ke bezo pukul 1 nak semaya. Sipai mandi basuh. Tu wajib kah tu? Wajib bila nak semaya. Gitu. Dengan bawa masuknya waktu solat. Tu wajib lah. Dan jika tak hendak mengerjakan dia pada awal waktu sekalipun, maka apabila masuk waktunya wajib sebagai wajib berluah-luah dengan luasnya waktu. Ya kita kena nak semaya. Kalau kita zuhur di pukul 12, pukul 3 atas semaya, pukul 3 wajib asuh. Kena soyak dulu. Kerah. Tak. Tu. Akan sebagai wajib disempit dengan picit waktu. Kalau waktu tu kita kata tak banyak. Kita berak pukul 11.50. Ada lagi 10 minit. Maknanya tak kena masa dulu. Kalau kita nak semaya awal. Itulah. Tengok waktu. Boleh kan dengan tahi tak basuh tu? Boleh? Bau? Kata hidung. Maknanya wajib basuh bila nak semaya. Situ ya. Maka keluar dengan sesuatu yang kerah. Yang tu bukan ain yang. Ada yang tu gitulah. Dia namanya jangan jumpa juga. Maka keluar dengan sesuatu yang kerah itu yang cair. Seperti air mawar, cuka. Kita nak basuh najis tak boleh tu. Cuka, air mawar. Air bunga mawar lah. Dan keluar dengan yang suci suatu najis seperti batu yang mutanajis ataupun tahi kering. Tak boleh kan? Batu mutanajis tu kalau kita nak guna juga kena basuh dulu. Bukan batu najis, batu yang mutanajis. Ya batu najis ada, batu yang jadi daripada najis. Itu najis. Kalau ni yang mutanajis dia ada beza dua tu. Dan keluar dengan yang menanggalkan itu suatu yang tidak menanggalkan. Manakala kita sapu pun tak tu baik. Seperti tanah yang lemuk, yang hambur, yang pahu. Tanah dia pahu, kita sapu pak berah bergelar sampai ke tanah. Kalau tanah kau ke apa? Ataupun arang harai lah harai. Arang yang lemuk. Sapu dengan harai. Jadi berah pahu, tak ada. Dan yang licin umpama buluh. Tak boleh kan? Ambil pahit biru. Sapu buat istinja tak boleh tu, geli punggung itu. Abang tak tu baik. Selama tidak dibelahkan buluh. Kalau buluh kita belah ambil di dalam tak apa, semilu kita buai lah sikit takut tajam. Mai tak buai semilu tu pergi ngerti. Nak istinja hilai tahi apa darah penuh. Semilu tu buai dan dibuat istinja dengan bekas yang dibelah. Dan keluar dengan yang tidak dihormatikan dia, suatu yang dihormatikan dia seperti makan anak adik umpama roti kering. Roti cuma panah kering kakung kita buat istinja. Tak boleh tu kerana makannya manusia. Selama tidak dihanguhkan dia, selama kita tak bakar hanguh. Dan seperti makannya jing upama tulai tak boleh ke? Dan jika dibakar hanguh sekalipun tak boleh ke? Tapi kalau roti tadi kalau kita bakar hanguh boleh kita istinja kerana kita tak makan dah. Kita hangit. Kerana tidak keluar pada keadaan makannya jing. Sebab jing tu dia makan tulai, bakar pun hangus tak mana pun makannya dia. Adapun makannya binatang maka harus istinja dengan dia seperti umpama rupuk dan lain. Boleh rupuk. Makannya binatang lah. Apa saja ikut. Wajib istinja dengan 3 batu. Ini muzhab kita ni. Dan memadai menyimpankan istinja atas air. Jadi kalau kita nak guna air, tak ada apa seperti kita nak guna hari ni lah. Ataupun 3 batu. 3 batu tu 3 bucu atau 3 penjuru. 3 penjuru, 3 bucu anak batu. 3 bucu dia. 3 tapai anak batu boleh kan? Ya suci dengan dia udah tepat istinja. Dengan sekira-kira tidak tanggal malaikat bekah. Maknanya ada bekah dia lah. Kalau lain tu baik habis lah. Baca gini sedar. Dengan sekira-kira tidak tinggal malaikat bekah. Yang tinggalnya bekah baca kita. Mana lain tu baik belakang dah malaikat bekah yang tinggal lagi.
Tidak menghilangkan dia akan bekas tu. Melainkan air. Air tak apalah, kita basuh dia hilang habis bekas tu. Ataupun tebikar yang halus. Tebikar jenis supaya pasu pecah terpayai pecah lah halus. Maka menyapuh dengan 3 batu ataupun 3 penjurunya wajib ia jika istinja dengan batu. Dan jika hasil suci dengan kurang pada 3 kali. Sekali pun wajib 3 juga. Sapuh mula-mula habis dah. Kena tambah lagi 2. Mana dalil kata 3 batu di sana tak baca kita. Karena hadis Aisyah radhiyallahu anha katanya bahawa Rasulullah bersabda, apabila pergi seorang kamu kepada tempat qada hajat, hendaklah bawa pergi sertanya dengan 3 anak batu dan istinja dengan dia. Karena bahasa memadai daripadanya. Nabi suruh tu. Satu hadis lagi pada Salman radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah melarangkan kami berhadap ke arah kiblat dengan berak dan kecing. Dan bawa kami istinja dengan kanin. Itu Nabi lagi juga. Ataupun istinja kami dengan kurang pada 3 anak batu. Nabi lagi tu. Kalau nak buat jangan siapa, jangan tak cukup, kena buat siapa 3. Ataupun istinja kami dengan tahi ataupun tulang. Itu Nabi lagi semua. Tunahana Rasulullah. Antara benar-benar Nabi lagi. Habis kata. Maka jika tidak suci dengan 3 itu ditambahkan atasnya hingga suci, tambah lagi lah. Dan sunat digasal ni diwiti, dia tak cukup gu teman gasal. Kalau kata ganak ni cukup gu. Kemudian pada sucinya. Seperti hasil suci dengan 4 sunat ditambah dengan yang kelima. Nampak tak dah? Maka jika hasil suci dengan yang gasal tidak sunat kemudian daripadanya suatu. Dah suci dah gasal, tak tambah dah. Dan yang afdal diistinja dengan batu kemudian diikutikan dia dengan air. Hak paling comelnya sapuh batu dulu, lepas tu air turut belakang. Sama ada kecing ataupun berak, gaid. Maka jika berkehendak menyimpan atas salah satu daripada keduanya, air dengan batu, maka air terlebih afdal. Kerana bahawasanya ia air menghilangkan najis dan bekasnya bekas najis. Bersalah batu. Baiklah kalau kita nak guna pakai air lah. Tapi paling comel batu atau air. Satu turun bawah. Kerana Allah Ta'ala memuji atas ahli Quba. Firman Allah Ta'ala di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka mengambil berat, membersihkan, mensucikan diri. Dan Allah mengasihi orang-orang membersihkan diri mereka, zahir dan batin. Maka menanya Rasulullah akan mereka itu daripada bagaimana memperbuat mereka itu. Mereka berkata, inna nutbi'ul hijarata al-ma'. Sesungguh kami ikuti dan iringikan batu itu akan air. Jadi kami istinja, lepas tu kami iringi dengan air pula. Tu fak kubat, fak ahli kubat. Syarat-syarat istinja. Syarat-syarat istinja. Dan syarat istinja dengan batu. Satu, bahawa tidak kering najisnya keluar. Kalau kering tak boleh dah. Dan tidak berpindah najis pada tempat keluar. Kalau menilih ke paha tak boleh. Dan tidak melampaui najis pada safhah dubu. Nak kawasan dubu. Iaitu tempat bertangkup. Bukan god atau nakah. Tempat bertangkup dua papai punggungnya tak kalah berdiri. Bila kita berdiri punggung kita hak pelaga tu. Dia panggil safhah punggung. Safhah dubu. Itu tabik dia. Dan tidak melampaui hasapah zakar pada kecing. Kalau kita kecing, air jangan lebih daripada kepala zakar. Kalau kau batal tak boleh lah. Dan tidak mendatangi atasnya najis yang lain daripada najis yang keluar. Jangan najis yang suku sakak. Kalau kita kata mengecil suku tak boleh. Demikian lagi sewaktu yang suci lagi basah. Makna demikian lagi itu seperti najis yang lain lah mendatangi. Maka jika ketiadaan suatu syarat daripada tersebut, nescaya ta'yinlah air. Malah situ kena pakai air lah, nak istinja tak boleh lah.
Habis ada orang qada hajat hari berhadap kiblat dan membelakang. Ini di antara adat ni. Kena jagalah bila kita qada hajat. Dan wajib menjauh orang qada hajat menghadapkan kiblat sekarang ini. Sebab kiblat dulu tu ya bukan halal ni. Baitul Maqdis tu. Iaitu kiblat sekarang tu Kaabah. Halal. Dan membelakangkan dia. Itu pun kena jauh juga. Sama ada pada padai ataupun dalam bina. Jika tidak ada dinding antaranya dan antara kiblat. Makna kalau ada dinding tak apa. Ataupun ada ia pada hal tidak sampai 2 suluh hasta. Makna genah. Tak boleh juga. Yang lebih dari 2 suluh. Ataupun sampai 2 suluh hasta dan jauh ia daripadanya lebih daripada 3 hasta. Daripada tulai tak ada nak. Lebih daripada 3 hasta. Mereka pada tempat disediakan sebagai tanda bagi qada hajat. Maka tidak haram padanya dan tidak makruh dan tidak khilaful aula sama ada dinding ataupun tidak. Tengok sikit ke satu di sana muka 174 tak baca lagi. Yakni haram berhadap ke arah kiblat dan membelakangkan dia ketika qada hajat. Haram tu. Apabila adalah demikian itu pada padai dan tempat luas yang kosong. Bukan dalam binaan lah. Serta tidak ada satir. Mana satir ini perkara yang menutup. Yang terangkat. Benda tudung depan lah. Yang menutupi aurah. Dan seperti demikian itu juga haram keduanya apabila ada yang pada binaan yang tidak disedia untuk qada hajat. Kalau binaan khas dia qada hajat tak apa. Apabila air. Serta tidak adanya satir juga. Kalau ada satir tak apa. Benda tudung. Dan harus demikian itu pada binaan yang disedia untuk qada hajat dengan ketidakan haram dan makruh dan tidak khilaful aula. Karena hadis riwayat Abi Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, apabila pergi seorang kamu kepada berak ataupun kencing, maka jangan berhadap ke arah kiblat dan jangan membelakangkan dia. Satu hadis lagi riwayat Abi Ayyub Al-Ansari katanya bahawa Rasulullah bersabda, apabila kamu datang ke tempat qada hajat, maka janganlah kamu berhadap ke arah kiblat, janganlah membelakangkan dia dengan berak ataupun kencing. Akan tetapi hendak kamu berhadap ke arah masyriq ataupun maghrib. Ini nasbah orang di Madinah. Nabi kata, "Mun nak qada hajat, mu kena hadap kepada matahari jatuh dan matahari naik." Rumah kita tak boleh lagu tu kerana kiblat kita matahari jatuh. Nasbah Madinah tu duk pihak lain. Tak. Maka rumah kita kalau turut hadis ni selera. Selera ke mana? Nabi kata bila qada hajat, mu kena hadap kepada maghrib. Maghrib hadap ke jatuh, kiblat dah jatuh dah. Ini nasbah tempat Nabi kata. Abak kiblat dia bukan hadap ke maghrib. Kita negara sebelah Asia, kiblat adalah jihad maghrib. Di sana. Dan tidak dimakruhkan bawah lagi dah. Dan tidak dimakruhkan berhadap ke arah kiblat dan membelakangkan dia pada ketika istinja. Yang Nabi lari tadi tu ketika qada hajat, ketika basuh tak ada royak. Ketika berak kencing. Bah ketika ada istinja basuh sapu, tak makruh tu. Akid cokai dak kiblat dak apa. Tak. Ataupun ketika jima ataupun ketika mengeluarkan angin, tak apa, cuma kurang molek weh. Ada kiblat pak pung. Apa teruk berdoa lah. Pusinglah kau lain. Karena lari pada berhadapkan dia dan membelakangkan dia itu dikait dengan ketika kencing dan berak. Tu. Akan tetapi wajib menutupkan daripada orang melihatkan dia ketika istinja dan qada hajat. Jangan nampak tengoklah. Dan kata kini makruhkan berhadap ke arah matahari ataupun bulan ataupun Baitul Maqdis ataupun Madinatul Munawwarah ketika kencing dan berak. Kata kini makruh tak haram. Dan tidak dimakruhkan membelakangkan dia. Ini pendapat kilan. Belakang tak apa, hak atau makruh itu hadap. Tetapi kata Imam Nawawi dalam kitab Tahqiq, kitab Tahqiq jilid lah, sampai di Salatul Musafir lah. Dia tak ada habis kitab ni. Bahawa tidak asal, yakni dalil bagi makruh. Tak ada dalil bagi makruh. Maka pendapat yang terpilihnya ialah harusnya. Tengok buka lagi kitab Minhaj Matan Nawawi, Mughni, Muhazzab dan Majmu'. Kita muktamad dalam mazhab kita lah tu.
Dan keluar dengan kata sekarang ini. Tadi dia kata kiblat sekarang. Mana pehas itu kiblat tu belum tu ada dah. Ya ada. Barang yang fa'in kharaja. Barang yang ada ya kiblat zaman dahulu seperti Sakhrah Baitul Maqdis. Masa Nabi kita dia semaya hadap ke Palestin, masa tu lebih kurang atas riwayat 16 bulan, setengah fi riwayatin 17 bulan. Hadap ke tu. Maka menghadapkan dia dan membelakangkan dia makruh. Dan hilang makruhnya dengan barang yang hilang dengan dia oleh haram, menghadapkan dan belakangkan Kaabah yang terdulu sebut. Dan sunat menjauhkan orang qada hajat kecing dan ghaid mana berak. Berjauhlah sikit. Jangan dekat-dekat, berak berjauh sikit. Itu sunat tu. Jauh ni tiba kita katanya kalau tak ada bilik air lah. Kalau bilik air tepi rumah takkan lagi berak lah hutannya tu. Berak situ lah. Demikian lagi berludah dan berdahak pada air yang tenang. Sama ada sedikit air ataupun banyak. Bahkan jika banyak seperti laut ataupun kolam yang besar, tidak makruh melainkan malam. Kerana air pada malam tempat kediaman jin, ini pada air yang mubah ataupun milik baginya. Kalau air orang, haram meludah. Air hak kita, air hak tengah, tak apa. Ke satu, dimakruhkan kecing dalam air yang tenang. Sama ada air itu sedikit atau banyak. Air yang tenang ni air tak ada berlari. Air hak duduk macam air kolah. Air kalau berlari macam air sungai, air terujung, ada mengalir, tak air berlari. Kerana hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu daripada Nabi yang maksudnya bahawa Nabi SAW melarang kepada kecing dalam air yang tenang. Yang tenang bahasa kita air yang hening, senyap, hening dia panggil tenang. Bukan tendai-tendai apa tendai kaki tu. Tenang ni makna hening. Air tak berlari. Kalau berlari ada kata ma'ul jari. Air hak mengalir, ma'ul jari. Dan seperti kecing tu berak, bukan berak lebih aula lagi. Bukan bau busuk kan. Dan larai itu ialah larai makruh. Naha tu naha karahah. Dan telah ditanggungkan dia oleh Imam Nawawi atas larai haram. Nabi kata larai tu larai haram. Naha pada hadis. Naha ayyubala itu khilaf ulama. Ada ulama mengatakan makruh, mengikut Nawawi mengatakan nahyata harimin. Abak je lafaz tu dia panggil umum naha. Maka masing-masing tanggunglah fuqaha ni. Kita orang baca dia turut dia lah. Kata Imam Nawawi padanya itu nazar. Pada kecing dalam air yang tenang ni. Dan saya kira diharamkan kecing pada air sedikit semata-mata. Haram juga lah air sikit ni. Kerana ia menajiskan air. Adapun air banyak yang derah, yang mengalir, yang berlari, maka tidaklah ia haram. Tu Nawawi kata. Tetapi aula bahawa dijauhikan dia. Tak salah kena air. Bukanlah majmu'ah. Telah menas ulama Syafi'i di atas diistisnakan air musabbal, air hak sabi. Ma'ul musabbal ni air orang sabi untuk minum. Tak tengah jalan siapa lalu nak minum. Air musabbal ni dia untuk minum je. Nak buat hal lain tak boleh. Hal lain haram tu. Nak buat basuh baju, basuh kereta tak boleh. Air musabbal, air orang sabi. Dan air yang diwakah, maka iaitu haram. Apakah hukum basuh kecil dengan air sabi? Haramun. Tak boleh. Apalah, air orang sabi. Tapi kalau air kah untuk bilik air, tu untuk dia dah. Boras tempat kita tak ada air sabi. Kalau tu sana riarak tu pergi jalan 50 mil, 1 mil ya ada tepi jalan lah. Peli kok untuk minum. Tepat. Pasal dia orang Arab yang minat berjalan macam masalah lah. Kalau sekadar 3-4 kilo tak nak kereta lagi. Kalau besar nak kedak jalan dekat pada orang minum air. Maka air sabi dia panggil tu. Rumah kita tak ada tu. Rumah kita ni tak ada lah jenis-jenis wakah tak ada. Lagi bukanlah kita asyah jamaah ada sebut situ. Gilik sana. Bersalahan air yang disabikan dia. Saat ni baca dah kita taklid ni hamba sini. Atau pemilik bagi yang lain dengan ketidakan diketahuikan redha, maka haram.
Tak boleh tu, hak tu haram. Jikalau seperti lauk sekali pun. Adapun air yang berlari maka makruh pada yang sedikit padanya. Makruh kita kencing air yang berlari sikit. Tidak yang banyak, banyak tak apa. Tetapi yang aulanya menjauhkan dia lah, seperti Nawawi sebut dah. Dan dibahas oleh Imam Nawawi akan haramnya pada air yang sedikit. Tadi sebut oleh majmuk tadi. Sama ada berlari ataupun tenang. Kerana bahawasa jadi mutanajis dia dengan tersebut. Dan dirad, ditolak. Dirad, macam gitu tu. Dan dirad akan dia, akan Nawawi ni. Dengan bahawa dapat menyucikan dia dengan membanyakkan. Dalam najis lah, bila jadi banyak semula, tak apa dah air suci. Dan ditanggungkan perkataannya yang Nawawi, jika jadi berlama dengan najis maka bahasanya haram. Tak berlama najis tak apa. Habis kata. Dan sunat pula menjauh orang yang qada hajat kecing atau berak di bawah pohon kayu yang kelakuannya berbuah. Makna di sininya kita ni jadi kecing bawah pokok kayu pasal buah lah. Bukan nanti musim buah. Jenis pohon tu pohon pasal buah. Tak ada buah, tak apa sekolah ni. Wah dakang tak ada buah, wah deria tak ada buah, gi berak. Tak boleh lah. Sama ada waktu buahnya lah kita ataupun dan lainnya. Masa buah kah, masa tak buah kah. Jangan dok berak kecil wah pokok kayu pasal jenis buah. Ya ada juga jenis pasal tak buah. Ada bahan saja. Buah orang makan lah, buah orang tak makan tu duk kira. Buah jenis orang makan lah. Akal satu yakni dimakruhkan qada hajat di bawah pohon kayu yang berbuah sama sahaja buahnya itu dimakan ataupun dicium. Jenis yang cium dari apa bunga. Alih kata. Buah tak akal tapi cium buah. Dan mengilak ulama, mana mengilak dan mendatang ilak oleh para ulama kita Syafi'i akan makruhnya itu dengan berlama dengan najis. Takut bila jatuh jadi bercampur dengan najis. Dan tidak maharai oleh mereka itu ulama Syafi'i ni. Kata mereka kerana ternajis buahnya itu tidak diyakinkan dia. Sebab jatuh tu bukan yakin ternajis. Bime takut pergi gelomok. Dan tidak farak antara waktu berbuah ataupun tidak. Dan makruh pada berak itu terlebih bersangat lagi. Daripada kecing lah. Kecing tu tak boleh dah berak lebih lagi ya. Kerana kecing itu suci je dengan air. Itu buka dalam kitab Nihayah Syarah Bahjah. Ada kitab lain lagi. Dan sunat menjauhkan yang tersebut pada jalan yang dilalu manusia. Yang tersebut tu apa? Kecing dah berak qada hajat dua-dua tu. Dan sunat menjauhkan qada hajat pada jalan yang dilalu manusia. Maknanya jangan kita beraklah tepi batas, tepi tembok, tepi jalan tu. Sebab tu membawa kepada orang tu supah laknat kita. Akan baca hadis bawah tadi. Dan tempat berteduh ketika panas dan tempat berjemur panas ketika sejuk. Jangan berlaku tu. Akan satu yakni dimakruhkan juga kecing dan berak pada tempat berhimpun manusia musim panas ataupun musim sejuk dan jalan manusia. Kerana hadis ittaqul la'anaini yang maksudnya ila akhirih lah. Takutlah yakni beringatlah kamu akan dua perkara yang dilaknatkan orang yang mengerjakan kedua. Kena beringat kata mereka itu. Apa ia la'anani wahai Rasulullah? Maksud la'an ni gapo dia Rasulullah? Rasulullah bersabda, ialah orang yang berak di jalan manusia ataupun pada bayang berteduh mereka itu. Itu kena beringat. Jangan berak tepi jalan, jangan berak di pokok yang orang buat teduh musim panas dan orang berjemur pada musim sejuk. Dan dikandaki daripada keduanya tempat bercakap manusia padanya. Dan dikandaki mana murak daripada keduanya tempat berteduh ketika panas, tempat berjemur ketika sejuk. Duanya tak situ. Muraknya ialah tempat bercakap-cakap manusia, tempat orang duk berkecek. Padanya pada tempat. Jikalau percakapan yang haruh kecek biasa. Adapun jika haram seperti tempat duduk mengupak ataupun tempat cukai, tempat ambil cukai, tempat haram lah. Tempat judi masalah, tempat minum ketong masalah.
Pamonya, maka tidak makruh. Bahkan terkadang wajib, yakni wajib kena kecing berak situ. Nah, kata Pak Hare. Nampak tak ada kerja lain. Duduk mengupak pagi sampai tengah hari, lepas zuhur sambung sampai asar. Itu curi masa lah. Malam-malam tu kita ada 3 tokoh. Berak rumah tak apa, takut lama masuk. Tak, pergi kiring di tepi wah geretak situ di 3 tokoh. Cukup dengan purung jatah, yang lubik ke rubai. Alah lu, memang tak tahu. Nah, itu wajib tu. Sebab benar dia. Sebab kita nak cegah benda-benda mungkar. Jika membawa kepada menegahkan maksiat. Tapi beringat tahu dia mau apa kita. Beringat, kena beringat sikit itu. Dan pada lubai binatang, jangan kata. Nak kecing cari lubai lah. Nak lubai bewak, janganlah jangan dia. Dan pada bumi yang terbelah, merekah tu mengekah lah. Bumi dia kemarah yang mengekah. Kita ada kecing celah tu tak boleh. Ada binatang bawah tu ada. Ana dalil kata tak boleh. Yakni di makruh, bukan haram, tak makruh. Kecing dalam lubai, dan ini dengan ittifaq mazahib arba'ah. Pak mazhab kata makruh. Karena hadis riwayat daripada Abdullah bin Sarjis. Ambil maksudlah Rasulullah melarangkan bahawa kecing dalam lubai. Kata mereka itu bagi Qatadah. Apakah membenci daripada kecing dalam lubai? Sebab apa? Nabi tak suka ni. Katanya dikatakan bahawasa. Bukan bahasa tu nak bahawasa. Kitab tu wow jatuh seka. Kita pakilah bila ngaji dah tu. Bahawasanya ia lubai tu tempat kediaman jin. Jadi masalahnya lubai tempat jin. Apa tu turun 3 baris. Takhrik kita tinggal. Ambil pada kata dan pula. Muka tu juga tu turun 3 baris. Dan pula kerana bahawasa terkadang keluar daripada lubai itu oleh binatang yang menyengakkan dia. Binatang yang sengak. Ular. Kalau berdiri terhal lagi duduk bawah selerak lagi. Kecing duduk menyatak pala sungai dengan lubai dalam tak sampai sedekah. Tubik benar lah tu siap lalu dah. Memolek kepala. Kata Imam Nawawi dalam Majmu' ini hukum diittifaq atasnya dan itu makruh tanzih. Kata Syekh Mujarimi, zohilah haram itu apabila ghalib atas zannya bahawa ada dengan dia hayawan yang muhtaram yang menyakiti yang atau menasakan dia. Jadi kalau agak kata ada binatang yang kita muhtaram, kita nak kena dia. Untuk lama kata haram pula. Berkata Ibnu Abidin, ni bukan mazhab kita ni, pada Hanafi. Dan ialah pada lain pada tempat disedia untuknya. Sama dengan kita lah. Lubai kita buat untuk kecing dah kecing ni. Nama Nafi kata makruh kita kecing ni, kalau lubai tu bukan untuk dia, sebab lubai binatang, sama dengan kita lah. Kalau lubai tu dah menggali untuk kecing dah lah lagi. Kesimpulan masalah kecing dan lubai binatang tu tak sah lah. Ada ulama kata makruh ittifaq. Mujadimi kata kalau lah binatang tu hormati syarak maka haram. Tak boleh. Abang menyakiti. Dan jangan berkata-kata. Ini makruh bila kita kata hajat kecek benda tak ada hajat lah. Malaikat kerana darurah seperti melihat ia akan ular mekosak seorang ataupun binatang muhtaram. Tu misal darurah tu. Yakni masa kita qada hajat ni jangan kita duk kecek. Kecek ni dia kena ada gu. Mus bilik, gus bilik, duk ngongai makruh tu. Tapi kalau kita tak ada gu kecek seorang bilik, gila bang ni. Tak. Atau gila pun boleh ke? Kecek telefon. Tu tak sah. Masa kecek telefon tak ada hajat ke apa. Kalau hajat tak apa. Nampak ular duk pergi dah. Kepada sahabat kita, maka tu kena royak lah. Ular pergi tu, lama dia buat senyap, takut makruh. Apa sayang kita ni? Kena royak ular, kena senduk wadah, kena royak tu. Maka tidak makruh berkata-kata ketika itu, yakni ketika darurah lah. Ketika darurah tak apa. Bahkan wajib ia berkata-kata tu jika tahqiq menyakitinya, jika yakin kata menyakiti. Tengok dalil sikit. Dalilnya hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu berkata yang maksudnya saya mendengar Rasulullah bersabda, tidak keluar 2 orang lelaki yang qada hajat membuka keduanya akan aurah
bercakap-cakap keduanya, maka sungguh Allah Ta'ala marah dan murka atas demikian itu. Pergi berak dua orang, selok pakat selok tengok pergi mari berkecek bela-bela, maka Nabi kata Tuhan marah tu. Tuhan marah. Hadis yang kedua daripada Muhajir bin Qunfuz. Qunfuz lanak saja. Anak lanak. Amor orang sini berkata bahawa ia datang kepada Nabi dan ia sedang membuang air yang kecing, maka memberi salam atasnya atas Nabi, maka tidak menjawab Nabi ke salam atasnya sehingga beliau berwudu. Wahwa yabulu tu Nabi tu. Muhajir ni dia pergi jumpa dengan Nabi, masa dia gitu Nabi duk qada hajat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Senyap tak kata apa. Nabi tak jawab. Siapa sudah mai semaya baru jawab. Kemudian beliau menyata keuzuran kepadanya. Nabi kata, "Maaf, amba tak jawab sana sebab ada qada hajat, dak semaya tak ada lagi." Dan sebenarnya ia Nabi ni, sesungguhnya saya benci bahawa saya berzikir akan Allah melainkan bahawa atas Tuhan. Nabi kita ni kalau tak ada air semaya, dia tak akan sebut nama Allah dan dia tidak akan berzikir sama sekali. Makna nak berzikir tu kena bersuci. Bagi Nabi, kalau segi hukum syarak, bukan syarat nak berzikir kena wuduk, tak ada, tak apa. Aulanya begitu. Satu hadis lagi di sana tu, hadis riwayat Jabir bin Abdullah berkata, ya, seorang lelaki lalu di atas Nabi dan padahal ia sedang kencing, padahal Nabi lah. Maka lelaki itu beri salam, sama dengan saat ini kata. Maka Rasulullah bersabda baginya, apabila akan melihatkan daku atas umpama ini kelakuan, janganlah akan beri salam. Lain kali kalau mu tengok kuduk qada hajatnya Nabi salam, Nabi kata. Makna tahu kata qada hajat lah, bukan tengok dak, tahu. Lain kali jangan. Maka jika akan perbuat demikian itu, nescaya tidak menjawab salam ke atas kau. Aku tak jawab salam dah. Tengok bawah. Dan musarah fuqaha kita Syafi'iyah dengan istisnakan kelakuan darurah. Kata Nawawi seperti bahawa melihat orang yang mata buta hendak jatuh ke dalam telaga. Tu kena royak lah. Ataupun melihat ular ataupun lainnya yang menuju seorang insan. Maka tidaklah makruh bercakap itu pada ini tempat. Bahkan wajib bercakap ketika itu. Kata Qalyubi, wajib bercakap kerana darurah. Dan sunat bercakap kerana hajat. Dan jangan menghadap dan membelakang matahari dan bulan, tak kala naik keduanya matahari dan bulan, ataupun tak kala jatuh keduanya. Masa kau dah hajat ni, teka-teka matahari naik jatuh tak sudah ada. Tidak barangnya apabila jadi keduanya pada tengah langit. Kalau tengah duduk diri dah tak apa, teka-teka naik, teka jatuh tak sih. Maka tidak dapat menghadap keduanya melainkan apabila tidur ia atas belakang. Matahari duduk berdiri, nak hadap nak tidur lah. Waktu kita nak hendak juga, kecing nak tidur. Habis ke bawah. Tu. Jadi hukum di situ kalau tengok zahir di sini, bila tengah langit dah hukum tak makruh. Tapi usaha duk tidur kecing dah. Kalau ada tepat. Tetapi berkata Imam Nawawi dalam kitab Radah dan Syarah Muhazzab, dua kitab yang paling terkenal Imam Nawawi, Radah dan Majmu', bahawa membelakangkan keduanya tidak makruh. Keduanya matahari dan bulan. Arti bersalah menghadap keduanya makruh ya. Inilah yang mu'tamad. Habis kata. Faslun fi nawaqidil wudu. Ini suatu fasal menyatakan yang membatalkan air semaya. Dan yang membatalkan wudu itu 5 perkara. Maka satu tu dalam kitab ni ibarat dia kata nawaqidil wudu. Telah mengibarat oleh fuqaha setengah lah dengan asbabul hadasi, yakni sebab hadas kecil. Ada juga lagu tu. Dia tak sama cara kecek tu tak sama. Nawaqidil wudu, mubtilatil wudu, asbabul hadasi. Yang kedua akan dua bawah. Telah membilang oleh Imam Nawawi dan lain akan perkara yang membatalkan wudu itu 4 perkara.
Imam Nawawi lepak ya. Dan ia permasukkan tidur itu di dalam hilang akal. Maknanya ada orang bila kata 5 hak atas lah. Kalau gitu hak atas tu bukan hak Nawawi dak lah. Cara bila kata 5 tu mungkin disi ulama dalam pada Imam Nawawi. Imam Nawawi lepak je. Tidur tu masuk dia kata hilang akal lah. Jadi pak lah. Apalah. Tetapi kebanyakan ashab mereka mengasingkan dia daripada perkara membatalkan wuduk yang lain. Mengasingkan dia, ini akan tidur tu. Maka jadilah je 5 perkara. Mana kata 5? Pertamanya keluar suatu daripada salah suatu daripada 2 jalan kubur dan dubur dengan yakin daripadanya hidup lagi wadah. Tu jelas lah tu. Bila tubik salah satu 2 jalan ya lah tu. Angin ketuk tahik kau. Maka keluar yang mati. Orang mati kalau tubik, kita ambil esmaya dah mayat tu. Apa kalau tubik pula? Tak atas dah untuk je. Tak atas. Cuma basuh najis tu ya. Dan khunsa muskil yang ada bagi 2 alat. Ada pun khunsa wadah atas. Maka tak batal wuduknya, wuduk yang mati dan khunsa muskil. Dengan keluar sewaktu daripada 2 jalan. Pada masalah pertama. Masalah pertama yang mati. Mati itu pertama. Dan tidak batal wuduknya malaikat keluar sewaktu pada 2 farak yang keduanya. Jadi pada masalah yang kedua. Yang kedua masalah khunsa. Baru batal. Kedua, ketiga tu di bawah sebagai tambah sikit. Bermula keluar sewaktu daripada kubur dan dubur itu membatalkan wuduknya. Dalil kerana hadis Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, tidak wuduk melainkan daripada suara ataupun angin. Suara tu mana ketuk lah. Lepas tu sebagai dan dikiaskan di atas keduanya itu tiap-tiap benda yang keluar daripada kubur ataupun dubur dengan lebih aula. Angin pun tak boleh dah. Pala orang lain lagi teruk. Kerana bahawasanya suara dan angin itu suci. Bukan najis pun tapi batal dah. Dan kecing dan berak itu najis keduanya. Dan kerana hadis Abi Hurairah juga berkata ia bahawa Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala tidak menerimakan solat seorang kamu apabila ia berhadas sehingga berwuduk ya. Kata seorang lelaki daripada ahli Hadramaut, orang Yaman, apa ia hadas wahai Abu Hurairah? Katanya hadas itu ialah berkentut, yakni keluar angin dari dubur. Tu hadas. Dan daripada Abi Hurairah lagi hadis ni, bahawa Rasulullah bersabda, apabila mendapat seorang kamu di dalam perutnya sesuatu, bila kita berasa perut kita macam ketuk tak ketuk, maka iskal di atasnya nak nyo sekalati, nak nyo salah kita mah nyo, maka iskal atasnya jadi muskilah, kita wasaduk jadi waswas sok. Adakah keluar sesuatu daripadanya ataupun tidak, maka jangan keluar daripada masjid, makna keluar daripada semaya sehingga ia mendengarkan suara ataupun mendapatkan bau, baru tu boleh beradu semaya. Kalau kita ada wawih ketuk kau dulu. Ada juga ada kita wasa doa dah. Bila kita apa tu ketuk pas dalam grup wala perut. Tu tak ada. Habiskan dulu. Maka yang membatalkan wuduk itu sama ada beradak keluarnya seperti tahik dan kecing, tak kira lah, ataupun nadis seperti darah dan batu, batal lah. Dan jika daripada darah bawasi sekalipun yang belum keluar bawasinya, bawasi itu gemong dia lah, batal juga. Dan sama ada batu itu jadi pada najis ataupun yang ditelangkan dia, batal. Kalau dia keluar pada paraknya, dan sama ada yang keluar itu najis seperti tersebut ataupun suci seperti cacing biar ke apa tu. Suci maknanya bukan boleh makan. Suci nasbah kalau kita basuh boleh kocek baju buat pakai semaya selama bukan bangkai. Itu suci. Dan jika keluarkan kepalanya sekalipun, malaikat mani yang keluar dengan mimpi bagi orang tetap kedudukannya pada bumi. Tu tak atas. Ataupun menilik dengan syahwah, ataupun memikir dengan syahwah,
ataupun dimasukkan zakat di dalam parak binatang, dia bubuh apa situ. Ataupun parak perempuan yang kecil ataupun mahram. Maka tidak batal wuduk dengan keluar mandi dengan yang tersebut itu. Tak atas tu. Cocok oleh kambing. Waktu baik luar tu baik air mandi. Tak atas. Karena bahawasanya ia mewajibkan mandi. Wuduk tak atas. Dan keduanya sebab bagi wata wuduk lah. Nawakidil wuduk. Tidur ia atas kelakuan yang tidak tetap punggung. Tidur ni batal. Demikian lagi jika tidur berdiri ataupun atas belakang. Dan jika tetap punggung sekalipun. Tak boleh tu. Seperti dilekatkan dengan upama bata ataupun tiye. Apa kan tiye kah? Berdiri. Tak boleh kah? Yang nak tidur tak bata asma ya tidur yang duduk lah. Duduk pula tu jangan akik lutut. Duduk yang rapat punggung. Aku tak apa. Dia panggil memaki dan maka aduh. Dia tetap punggung dia. Mau tak apa. Akal satu. Yakni tidur membatalkan solat itu ialah tidur yang tidak tetap papai punggung daripada bumi. Kerana hadis Safwan bin Asal berkata ia adalah Rasulullah menyuruhkan kami bila kami musafir bahawa tidak kami mencabutkan moza-moza kami dalam masa 3 hari 3 malam. Malaikat dari kerana berjunub. Itu kena buat lah. Lebat janabah. Tetapi pada berak, kecing dan tidur. Maknanya kalau kita berak, kecing, tidur, tak ada kena duk buat. Tak ada kena duk buat duk buat. Adapun orang yang tidur, yang duduk, yang tetap punggung daripada buaming, maka tidak batal ia ke salat. Dan atas ini ditanggungkan hadis Anas bin Malik. Anas katanya, adalah para sahabat mereka menunggu-nunggukan salat Isya berserta Rasulullah sehingga mengangguk kepala mereka itu. Dah tunggu Nabi nak semaya sampai ke kepala tu dah hangguk pergi mari kerana mengatuknya. Jadi hangguk kepala tak batal tu, kita tanggung hadis ni kata punggung dia rapat. Tak atas. Kemudian mereka bersolat dan tidak berwuduk mereka itu. Kesimpulan yang kedua, masalah membatalkan semaya tidur. Tidur yang tak tetap punggung. Itu yang kita ambil tu. Dan ketiganya hilang akal. Mula-mula tadi dah royak dah tu. Kalau tarekah Imam Nawawi hilang akal dengan tidur tu hatulah. Bila masuk dah tu dah. Jika mutamakin sekalipun, apa makna? Jika tetap punggung sekalipun, tak boleh kau hilang akal. Tapi hilang akal bukan dengan sebab tidur. Sebab pita mabuk. Dengan sebab sangat sakit, ataupun mabuk, atau gila, atau pitam, atau gila babi, ataupun lain. Akal satu, apabila hilang akal oleh seorang dengan sebab mabuk ataupun pitam, sakit ataupun gila ataupun minum ubat ataupun kerana hajat ataupun lain, membatal ia kau wuduk, semua terbatal. Kerana ada riwayat Aisyah katanya bahawa Nabi SAW dipitamkan atasnya. Satu ketika Nabi kita pitai, pening gelap mata, kemudian senyuman ia Nabi, mana sembuh semula dan mandi ia supaya bersolat dengan manusia. Kemudian dipitamkan atasnya, kemudian senyuman ia, maka mandi ia. Dan keempatnya menyentuh laki-laki, bukan golak tu laki-laki. Dan keempat menyentuh laki-laki akan perempuan dengan tidak berlapik yang bukan mahramnya. Batal lah semaya tu. Dan jika perempuan yang mati sekalipun, ada pun yang mati tak batal, kita yang batal yang hidup ni. Yakni batal wuduk di bawah. Dengan bersentuh laki-laki akan perempuan yang ajnabiyah. Ajnabiyah ni nak ia seka lagi. Ya bukan mahram. Walau banyak daripada ketiadaan pelapik di antara kedua. Batal lamis dan malmus walau yang tua. Batal belakang dua-dua. Lamis pun batal, malmuh maf'u pun batal. Walau tidak kosak dan tidak batal bulu. Kita sentuh rambut dengan bulu tak apa, dan gigi dan kuku ataupun bersentuh dengan berlapik
Setuh kulit tapi berlapis dengan kain, tak atas ke? Dan dikhanaki dengan laki-laki dan perempuan itu yang sampai keduanya hak syahwah pada uruh di sisi orang mempunyai tabi'ah yang salimah. Dan murad dengan mahram itu ialah mereka yang hari nikah dengannya kerana nasak itu keturunan adik-beradik lah, ataupun radha, menyusu, atau musaharah, mana beramilan, tua, natu. Maka tak batal kanak-kanak yang kecil yang tidak disyahwakan pada uruh, budak aluh lagi. Maka tidak dikait dengan 7 tahun ataupun lebih. Tak kira mau berapa, yang penting tak ada syahwah, budak aluh. Kerana ternafi tepat sengka syahwah. Dan tak batal mahram dengan nasak ataupun radha ataupun musaharah. Seperti ibu mertua, kerana ternafi mazannatus syahwah. Dalil mereka tu Syafi'i, ialah beramal dengan hakikat makna mula masah. Mana sentuh tu pada lurah. Apa pada mula masah lurah? Iaitu bersentuh dengan tapak, dengan tangan, atau berjumpa dua kulit laki-laki dan perempuan. Itu batal. Nak mata di atas. Maka keluar dengan tersebut laki-laki keduanya, sama orang jatuh tak batal. Walaupun pun dia sudah tukar, sudah diparak dah pun tak batal. Dan perempuan keduanya, dan khunsa kedua, dan khunsa dengan laki-laki, dan khunsa dengan perempuan. Jadi khunsa ni labor ni pergi jatuh, tak batal, pergi betina, tak batal. Tapi kalau pergi dengan serta sekali dua-dua, batal. Dua belah. Dan tidak batal wuduk dengan menyentuhkan rambut dan gigi dan kuku. Dan dikhanaki dengan laki-laki dan perempuan itu yang sudah sampai hak syahwah pada uruh. Seperti sebut inilah. Dan dikhanaki dengan mahram mereka yang hari nikahnya dengan nasak atau menyusu ataupun dengan berambil amilan seperti mentua dan menantu. Pelepasan. Kelimanya menyentuh para anak Adam batas maya. Akhir sekali ni, iaitu kubur atau parak. Dan jika yang sudah dikerak sekalipun, orang kerak dah lah, tak dipitu pun tak, tapi kenal lagi tak benda tu, sekiranya dinamakan dia parak. Sentuh-sentuh tu takluk situ dengan tapak tangan belakang tak apa, tapak tangan tak boleh. Hak belakang tak atas, tapak tangan kalau pergi. Hak kita sendiri ke hak orang tak kira. Nah, batal. Akan satu sikit, fuqaha kita Syafi'iyah mereka berpendapat terbatalnya wuduk dengan disentuhkan para anak Adam, zakar, dubur, kubul perempuan. Daripada dirinya hak dia sendiri ataupun orang lain, kecil ataupun yang besar, yang hidup atau yang mati. Dan dikiyahkan dubur di atas zakar itu ialah mazhab Syafi'i yang jadi dengan syarat dengan tapak tangan. Maka tak batal dengan belakang dan tepi, gerti tepi baye. Ni. Tepi, hujung, belakang dak. Hak mana tapak, hak tu hak batal. Dan hujung anak jari dan bahagian antara mabaina. Mana dalilnya? Hadis yang pertama daripada hadis Busrah binti Safwan, bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa menyentuh zakatnya maka tidak bersolat ia sehingga ia berwuduk. Maknanya batal lah. Zakat nyonya aja sendiri, bukan zakat orang. Zakat orang pun sama juga. Ada yang kedua, hadis Abi Hurairah pada Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membawa dengan tangannya kepada zakat, mana tepuhlah, tidak berlapik, maka wajib atasnya wudu. Sama dengan ada di atasnya. Hadis yang ketiga daripada hadis Umar bin Shu'aib bahawa Rasulullah bersabda, yang mana lelaki yang bersentuhkan paraknya maka hendak berwudu, dan yang mana perempuan yang bersentuh paraknya maka hendak ia berwudu. Dua-dua tu kena ambil asmaya belaka. Maka parak pada laki-laki sekalian zakatnya ni tobik parak. Ada orang jatuh setakat no seputung. Tidak tepat je tumbuh bulu. Ada humi tu bukan tu. Humi tu pak banin dia tu bukan. Pak banin dia tepi humi, pak tumbuh hupuk bukan. Dan pada perempuan dua bibirnya yang bertangkup. Dua bibir parak hak tapai dua-dua. Tu parak. Luar tu bukan. Dan daging yang tumbuh atas parak. Hak timur sikit. Atas kaum yang muktamad pada Syekh Ramli.
Tidak tempat yang tumbuh bulu. Tu bukan harak tu. Harak ni tempat takut dia tu. Bira dia lah. Bira kerek. Situ. Sama ada harak dirinya ataupun orang lain. Sama ada laki-laki ataupun perempuan. Kecil atau besar. Hidup ataupun yang mati. Tak kira. Hak bawah tu kita tulis latar belakang Syekh Ramli. InsyaAllah baca sendirilah. Tak ada apa situ. Sebagai terjamah dia. Dan menyentuh halakah dubu anak ada. Mata juga. Dan dikandaki dengan tapak tangan itu, iaitu tapak tangan dengan segala perut anak jari. Asal tapak tangan ni ya. Asal tapak tangan. Maka dikirakan sekali dengan perut. Tapak tangan. Dan tidak batal wuduk menyentuh dengan tepi tapak tangan ni tepi. Dan segala kepala jari, hujung tak atas. Dan bagian antara sekaliannya, celah-celah ma baina tak atas kak. Kamarnya pada hantar sedikit kalau kita letak tu. Hak lain tu tak atas, yang batalnya hak dalam, hak tapin. Habis. Kita beradu dulu. 10.30 kita sambung insya-Allah. Faslun fi mujibil ghusli wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana kull arifin. Nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah.